mungkin jiwa kita lebih lembut, lebih mudah berassimilasi, lebih lembut menerima, bertoleransi. Jadi kita tengok Excel tengah belik-belik tu. Sementara Excel tengah belik-belik. Jadi kita tengok Cik, ada Cik. Hasan, selamat pagi Hasan. Cepat sikit. Dah jalan je. Jadi kita proceed. Dalam slide nombor 2 tu kita ada slide menceritakan tentang Khalifah Rashidun. Dari zaman Khalifah kita ada kerajaan Abbasiyah dan juga kemudian kita ada kerajaan Umayyah, kita ada kerajaan Bani Abbasiyah, dan pengakhir zaman tu kita ada banyak lagi zaman-zaman pemerintahan Islam yang kecil-kecil, sehinggalah paling akhir adalah kerajaan Ottoman. Kerajaan Ottoman. Jadi sebelum kerajaan-kerajaan ini tadi, kita berhentilah, kita ada kerajaan-kerajaan besar sebelum kerajaan-kerajaan ini yang mungkin ini lebih dekat dengan kita. Jadi untuk memahami bagaimana Islam itu. Jadi kita nak tengok bagaimana Islam tu datang ke Malik Archipelago. Kita juga sebelum tu kita kena tahu Islam itu datang bila. Jadi Islam tu datang bukannya datang hari ini atau zaman masa Nabi Allah Rasulullah saja. Jadi sebenarnya semua Nabi dan Rasul tu semua membawa risalah Islam. Cuma disempurnakan ataupun Islam itu sempurna bila mana Nabi yang terakhir Rasulullah SAW. Maka itu yang kita kena faham. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu membawakan risalah Tauhid tu. Suruh kita mengesakan Allah. Jadi Islam itu telah ada. Jadi cumanya mungkin kita kena faham dan Nabi-Nabi dan Rasul pada waktu itu memangnya mereka ini diberi khusus untuk menyampaikan kepada kaum-kaum yang tertentu. Jadi cuma Nabi Allah Muhammad yang diberikan di mana dia Rasulullah menyampaikan Islam tu seluruh pelosok alam lah, untuk seluruh makhluk. Jadi sudah tentulah kita ni memang dapatlah sampai daripada situ, sama ada melalui Nabi terus risalahnya, kemudian melalui hadis-hadisnya disampaikan oleh keempat sahabat tadi, kemudian sampai pula zaman Umayyah, Muawiyah, Abu Sufyan, kan, kita kerajaan Abbasiyah, dan ada beberapa pembesar ataupun khalifah yang popular lah, Umar bin Aziz. Jadi ini adalah beberapa khalifah yang popular ataupun yang memang besar lah, sebab dia masa itu mungkin dia telah menaikkan nama Islam itu dengan menubuhkan universiti. Jadi people travel. Khalifah ni ada yang travel. Jadi kita tengok Islam tak selesai lagi ya. Jadi kita tengok banyak yang berpandukan
Adalah cik. Pesan, dah ada ke? Dah ada. Oh, dah ada dah. Haziq yang buat Yang Haziq Ismail. Okey. Jadi kita tengok slide nombor 3. So mungkin pada peringkat awal tu kita tengok banyaknya fokusnya berpusat kepada zaman pemerintahan awal tu, daripada Nabi Allah Adam, kita sampailah Nabi yang paling dekat dengan kita ni, dekat ni kita ada dengar lagi cerita kisah Nabi Sulaiman. Banyaknya fokus di Palestin, dan tu banyak orang fokus di Palestin lah. Kita tak lari daripada kawasan-kawasan yang tertumpu di Mekah dan Madinah. Palestin, Persia ataupun kawasan Persia tu memang selalu dekat dengan kita, ayat-ayat tu. Palestin terutamanya dengan kisah banyak nabi-nabi yang turun dekat situ. Sehinggalah sekarang pun masih Madinah, Mekah. Jadi fokus ni banyak dekat area Timur Tengah lah. Jadi tak banyak fokus ke sebelah Asia ni. Jadi lambat kan, jadi fokusnya kat situ. Jadi semua itu kerajaan-kerajaan dia. Jadi kerajaan Islam ni memang berpandukan kepada khalifah. Jadi khalifah memerintah di tempat-tempatnya. Dulu kalau peringkat awalnya tu di Madinah, kemudian dia berpindah bila zaman Muawiyah tu berpindah ke Spain. Kita ada kerajaan-kerajaan, kemudian berbalik-balik. Jadi kemudian ni sistem khalifah ni dia beri pula mandat kepada pembesar-pembesar dia ataupun sahabat-sahabat untuk kemudiannya mengawal untuk menjaga berdakwah di Afrika. Semilalah sampailah ke tanah air, di Malaya Archipelago. Jadi mandat itu mereka terima, sehinggalah pada satu yang terakhir ni kerajaan Ottoman di Turki lah, itu terakhirnya Al-Mutawakkil. Jadi habis kita punya sistem khalifah oleh penjajahan ataupun oleh kolonial, yang mana kemudiannya kita dia tidak kuat, maka kita tewas. Jadi kisah jatuh dan sistem khalifah tu habis, tamat. Jadi yang tinggal tu mungkin nama saja, mungkin ditukar kepada sistem beraja. Jadi kalau di Malaysia ni dia sistem sultan lah. Sultan ni patutnya wakil kepada khalifah tu tadi, dan mereka ni lah khalifah. Cuma bila kolonial masuk, maka sultan ni dia dah tak nampak dia peranan sebagai khalifah tu tadi. Jadi sebab dikalihkan oleh pembesar-pembesar daripada pihak kolonial. Jadi bayangkan kita dah hampir 500 tahun kita dijajah. Jadi sekarang ni kita dah 60 lebih, 63 tahun merdeka. Jadi kita masih lagi tidak ada sistem khalifah tu. Kita sekarang ni tukar kepada sistem Perdana Menteri ataupun ada setengah negeri guna presiden. Jadi kita hanya memerintah di kawasan kita saja. Sedangkan kalau sistem khalifah ni, dia the only person yang akan berperan untuk seluruh dunia. Di sebuah negara-negara Islam tu dia berperan untuk apa kata dia tu semuanya naklah dianjurkan, semua nak diterima oleh seluruh khalifah kecil di ataupun besar-besar yang dilantik oleh khalifah ni tadi. Jadi sekarang tak ada dah yang tu lah. Di kerajaan Islam telah tumbang. Dan banyak sekarang kita bila kita kerajaan sultan tu kita banyak mula mendapatkan perlindungan daripada kerajaan besar lah. Kerajaan Cina. Jadi kita perlu ada kerajaan-kerajaan yang tak besar di Europe, tapi mereka berjaya menakluk beberapa kawasan jajahan. Kita ada pada waktu itu kerajaan Spain, kerajaan Spanyol, kerajaan Portugis. Jadi mereka ni antara penakluk lah untuk mencari dunia baru. Jadi tak secara langsung mereka juga dapat memerintah. Jadi daripada asalnya mungkin untuk berdagang, untuk mencari jalan-jalan perdagangan kan. Jadi akhirnya sebabkan banyak tersekat dan dipahamkan bahawa terdapat banyak jalan-jalan yang didominasi oleh orang Islam. Jadi mereka tak ada cara lain lah untuk mencari jalan-jalan baru.
dan bila mereka kuat, mereka kemudiannya mula menakluk jalan-jalan tu dengan menakluknya kawasan-kawasan tu. Maka itulah antara faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya penjajahan tu. Jadi kita boleh refer beberapa slide, tengokkan Islam slide nombor 6, 7 tu tunjukkan trading. Jadi bagaimana orang-orang Islam mula berniaga, kemudiannya mengembara, menjalan. Ada some of the picture lah yang kita boleh tengok. Nak tengok gambar-gambar lama tu boleh tengok gambar lama lah. Dan kita tengok slide nombor 8. Kita dah pergi nombor 8 dah ni. Jadi kita tengok kedudukan Islam, jalan-jalan yang ada. Jadi kita tengok bagaimana daripada Mekah kemudiannya bergerak ke Madinah, sampailah ke negeri-negeri Parsi, travel ke utara sampai ke Andalusia, sampai ke Aleppo. Di sana ada bandar-bandar, kawasan yang utama lah. Kalau kita tengok kawasan kuning ni, kawasan yang utama. Ini di mana kisah-kisah bagaimana Nabi travel pergi ke Syam, ke Persia, untuk berdagang. Yang banyak pembesar yang dihantar ke Mesir, ke Afrika. Jadi mungkin kalau kita faham cerita dan mungkin sampai level sahabat yang sampai ke ada beberapa kisah lah, sama ada Khalifah Muawiyah Sufyan yang sampai ke tanah air, ke Sumatera. Situ nak masuk, tapi melihatkan beberapa faktor, ada pada waktu itu mungkin juga ada beberapa hal di tampuk pemerintahan yang di sana, dia terpaksa pulang. Jadi ada cerita maknanya para sahabat turun sampai ke tanah Melayu, dan even di China pun ada sampai satu pulau tu lebih mengenali Sayyidina Osman Ibn Affan. Jadi ada kisah Sayyidina Osman Ibn Affan ini di belah dekat China, di pulau-pulau antara Jepun dengan China tu. Jadi sampai situ, bukannya tak sampai. Jadi kita di gugusan Pulau Melayu ni, kita Islam ni bukannya mungkin orang panggil second hand daripada mualah-mualah daripada India atau mana-mana, tapi kita memang Islam tu daripada para sahabat. Kalau daripada level sahabat. Jadi itulah Islam di tanah Melayu ni. Jadi apa yang kamu fikir berdasarkan berapa tu, apa yang patutnya kita bersyukur Islam tu sampai juga. Sama ada melalui Rasulullah, melalui sahabat, melalui para sahabat yang mengenali sahabat dan tabi'in. Jadi kita tak ada masalah asalkan hidayah tu sampai kat tempat kita, syukurlah. Dari tanah Melayu ni kita bukan Kristian, kita bukan daripada agama datuk nenek moyang tu, agama yang berasaskan pada benda-benda lain. Jadi kita ada kekuatan kita situ. Jadi alhamdulillah. Jadi banyak teori sama ada Islam kita ni bermula bila raja mula Islam, ataupun kemudian ada juga gerakan-gerakan rakyat kepada rakyat itu. Bila rakyat pun dah terima, raja pun dah terima, maka dia tidak ada pertentangan. Jadi apa kata raja, rakyat terima dengan baik. Begitu juga dengan bila rakyat baik, jadi raja pun mudah. Jadi Allah telah memberikan hidayah kepada mereka melalui pedagang-pedagang ataupun pada para sahabat untuk mereka menerima Islam itu dengan mudah. Itu kisahnya di Balik Aceh Pelagun. Kita bersyukurlah kita lahir Islam. Lahir Islam. Jadi macam mana kita nak mengekalkan Islam kita tu biar tepatlah seperti mana yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dekat sini ada beberapa, kalau kamu tengok slide nombor 9, 10 tu dia ada beberapa kingdom dah salah saya. Jadi kita dalam Islamic punya empire tu, dia juga bukannya kita bersendirian, kita juga ada kerajaan-kerajaan lain. Jadi yang duduk bersama dekat situ.
Dan cuma di akhir tu bila dah dekat-dekat dengan zaman kita tu, dia kerajaan Islam tu dah tak ada, dah habis. Jadi yang tinggal ni ada kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi kita punya tu tak tahu sumber daripada mana, kuatnya dekat mana. Adakah kita ni kerajaan Islam kita kuat di kota Mekah dan Madinah. Kita ada kerajaan Islam, kita ada population Islam yang banyak di Indonesia. Kita mungkin akan ada banyak population orang Islam di China. Jadi kita nanti tengoklah bagaimana kerajaan Islam itu akan naik semula bila mana population saja bertambah tapi iman makin lemah. Jadi kita tengok nantilah adanya datangnya kekuatan tu. Kita yakin bahawa datangnya kekuatan itu nanti mungkin datangnya terus daripada mungkin tanah Mekah lah. Asalnya Islam itu, jadi mungkin situ juga tempatnya nanti akan Islam itu akan mula bertapak dan akan meningkat lagi. Jadi ini antara beberapa war yang kamu tengok Islamic under slide nombor 10 tu, tengok di ada some of the war, di ada some of the territory, how Islam itu kemudiannya berkembang sampai ke Byzantine Empire, ke Jerman, ke Armenia. Jadi cuma kawasan pergunungan lah. Jadi kita juga kena ingat Islam ni bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, maka ada pemahaman Islam itu di kalangan pendeta-pendeta ataupun pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Jadi cuma kita tengok ada bila mana ada perubahan pada kitab-kitab itu yang dimainkan oleh sama ada pendeta-pendeta mereka, itu syaitan lah yang membisikkan perubahan-perubahan tu yang kemudian untuk menarik nafsu mereka, maka berubah. Jadi Al-Quran alhamdulillah memang tidak berubah seperti mana asalnya turun. Jadi kita masih lagi mengikutlah seperti mana apa yang diturunkan daripada Allah. Kalam Allah itu turunkan kepada Nabi terus, ada yang turun melalui Jibril. Jadi kita kena jagalah itu. Sebab itu ni Quran tu adalah cara hidup, ataupun kita agama ni adalah cara hidup. Jadi cara hidup ni menceritakan tentang bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita mengesai Tuhan, bagaimana kita berserah diri, bagaimana semuanya dianjurkan dalam Quran. Kalau tak ni lagi ditunjukkan oleh Nabi, maka ada sunnah dia. Jadi Al-Quran dan sunnah itu kita kena pegang. Jadi agar kita dapat faham Islam itu. Jadi kita hari ni cerita pasal masjid. Jadi kalau kita tak faham Islam, bagaimanalah kita nak faham apa itu masjid, tempat sujud, rumah Allah. Jadi kita tengok kerajaan-kerajaan ni yang mengelilingi kerajaan Islam. Jadi sudah tentulah mereka mempunyai pandangan-pandangan bagaimana. Jadi dia banyak sikit mungkin akan merosakkan pandangan kita terhadap Islam itu. Jadi dominasi, tengokkan slide 11, 12 tu tadi, dominasi barat itu ataupun kolonial ataupun empire lain, sebenarnya dia banyak mengganggu ataupun banyak memberikan pandangan-pandangan mereka terhadap apa itu Islam. Sedangkan orang Islam sendiri mungkin tak banyak bicara, tak banyak membesarkan Islam tu atau menceritakan tentang apa itu Islam. Jadi peranan kita patutnya itu, tapi peranan orang barat akan membuatkan Islam itu nampak jelek, Islam itu teroris, Islam ini ekstrim. Jadi itu sampai sekarang lah, kalau kamu tengok permainan itu terus diadakan. Tidak kita akui bahawa Islam itu adalah agama yang paling maju, paling popular, paling mudah untuk orang masuk, tak susah pun. Jadi membuatkan mungkin ada iri hati, kedengkian dengan yang lain-lain lah, untuk memburukkan Islam, imej Islam. Memburukkanlah selagi boleh burukkan Nabi, mereka burukkan isteri-isteri Nabi dan macam-macam demi untuk menjatuhkan Islam. Tak boleh perang cara fizikal, mereka perang cara lain, gunakan emosi dan sebagainya. Jadi kalau dekat slide 12, 13 tu adalah gambaran-gambaran awal tentang
Masjid Al-Aqsa tu ya. Tadi slide 13 tu ada Temple of the Rock. Jadi situ ada bentuk-bentuk yang mungkin kamu asing dengan bentuk masjid di tanah air ni, melihat Selangor ni bentuk hexagon. Jadi ada yang berbentuk rectangular. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang mungkin ajaibnya dia memberikan satu nilai dari sudut pendengaran. Dia sound, ada scientific study tentang sound. Jadi bentuk-bentuk ini amat baik untuk kegunaan. Jadi yang ni adalah antara masjid-masjid ni Masjid Nabi. Masjid Nabi ni dah daripada asalnya tu begitulah, tapi kemudiannya telah diubah mengikut zaman sampailah yang ada sekarang, begitu hebat. Tapi zaman Nabi inilah yang Nabi buat dengan simple saja. Ada ruang-ruang untuk keperluan pesakit, ada ruang-ruang yang ada, dan belah kiri dia tu adalah rumah Nabi. Jadi rumah Nabi tu betul-betul berada dalam tepi masjid lah, tadi sebahagian dari masjid tu. Dan sekarang ni rumah Nabi tu, bila Nabi wafat dekat situ, situlah juga Nabi ditanam di jadi sekarang ni maknanya kubur Nabi tu dah ada di dalam pembesaran Masjid Nabi tu. Sekarang dah ada tak salah saya ada 3 kubur dekat. Jadi kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar, dan nanti kemudiannya akan ada kubur tambahan satu lagi nanti insya-Allah. Jadi ini yang ditunjukkan oleh Nabi. Jadi kita kata kita ikut Nabi, tapi kita tak buat pun seperti mana apa yang Nabi tunjukkan. Walaupun Nabi seorang khalifah yang besar, yang agung, tapi Nabi tak pun buat yang lebih daripada apa pun kan. Jadi makan pakainya pun sikit. Jadi apa yang Nabi tunjukkan tu, dan beberapa hadis itu tentang jangan berlebihan, hiduplah begini, tapi kita tak follow pun. Ada hadis, ada kita banyak guna orang Melayu ni, ataupun orang Melayu khususnya lah, banyak menggunakan hadis-hadis yang untuk mengiyakan perbuatan kita yang berlebihan. Jadi Nabi sukakan Allah itu indah, Allah sukakan keindahan, maka pun kita guna banyak lagi lah. Ada asalkan dia boleh membuatkan kita okey bila mana kita buat benda-benda yang bukan seperti Nabi anjurkan. Dalam beberapa hadis ada tentang, kalau kamu rajin baca hadis tentang bagaimana Nabi menegur tentang pakaian jubah yang berlebihan ataupun memanjang, jadi pun tak boleh. Ada beberapa kes lah. Jadi kalau ada masa nanti kita tengoklah, kot ada hadis yang tunjukkan the way of cara hidup orang Islam tu, tapi kita tak ikut. Jadi sebab apa saya pun tak tahu, mungkin iman kita kurang ke, kita memang lemah, kita banyak, yang saya tahu banyak kita ikut nafsu lah. Jadi ini adalah belah kanan tu, slide nombor 15 tu tunjukkan beberapa kerajaan Islam daripada kerajaan Nabi. Pada tingkat awalnya kita ada kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, Fatimid. Ini kerajaan kecil lah. Safavid, Tumarid, Samanid, Safavid, Seljuk. Kawasan-kawasan ini adalah yang kerajaan Islam yang kecil-kecil. Mungkin dalam Islamic Architecture kamu dah pernah tengok slide yang nombor belah kanan ni, daripada tahun yang awal, tahun 500 zaman Nabi lahir, sampailah Nabi wafat, daripada mungkin tahun 571, kemudian dia diambil alih oleh para sahabat, diambil oleh Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. Inilah dia punya masa dan timeline dia, dan juga tempat-tempat dia di mana Islam itu kemudiannya sampai habis lah. Yang akhirnya ada kerajaan Ottoman. Jadi kita tengok slide nombor 16, adalah masjid yang di Damsyik, Syria, tak salah saya. Ini masjid baru zaman itu juga. Jadi kita tengok yang ini dah macam masjid dekat Malaysia ni, tapi kalau kita lihat ini rupanya masjid dekat tanah Persia, di kawasan-kawasan Jordan, kawasan-kawasan tu banyak yang menggunakan yang ini, ataupun di kawasan Iraq. Jadi berbeza dengan slide nombor 14 tadi, kamu tengok masjid-masjid yang ditunjuk oleh Nabi berbeza.
Jadi kita tengok slide-slide yang seterusnya, masjid di Damsyik juga simple macam Masjid Nabi, dan cuma mungkin dah ada sedikit tapi di ada the form ataupun bentuk yang ada di sana lah. Kita kena tengoklah sesuai dengan keadaan baik topografi, baik climate dan sebagainya. Nanti kita akan tengok design yang berbeza ni tadi. Jadi ini adalah hasil daripada pemahaman mereka tentang keperluan untuk kita melakukan ibadah-ibadah kita dalam itu. Okey, kita tengok slide seterusnya. Kita ada 18 bentuk plan yang sama tadi. Jadi ini adalah masjid di Masjid Sirka popular. Kita tengok design dia pun simple, bersesuaian dengan ni dah. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, di sini kita dah mula lihat tadi ada gambar masjid kerajaan-kerajaan Umayyah. Jadi kita dah ada bentuk-bentuk yang berbeza. Di belah kanan tu adalah Masjid Besar Al-Mutawakkil. Jadi dekat kawasan-kawasan ni Afrika, kita mula lihat bentuk-bentuk yang mereka planning yang mungkin menyerupai juga sama dengan mungkin kawasan sama dengan apa yang ada di Madinah, di Makkah. Jadi bentuknya hypostyle, ada tengah tu kawasan kosong, dan juga ada perbezaan mula nampak. Kamu tengok dia punya bentuk minaret atau menara tadi, dia dah bentuk-bentuk macam di Samara kan, ada sebab dia ada unsur-unsur reka bentuk teknologi tempatan dan juga mungkin budaya. Jadi kita tengoklah perubahan itu tadi. Tengok slide yang selanjutnya, slide nombor 20. Jadi kamu dah tengok tadi kita pergi daripada Palestin, kita tengok apa yang ada di Madinah, di Mekah, Baitullah pun kamu pernah tahu. Jadi kita tengok pula ada di Afrika, kemudian nanti mungkin kamu tengok masjid-masjid yang ada di China lah. Jadi ini masjid Ahmad Nabi yang belah kiri tadi, dan kita tengok pula masjid yang ada dekat tempat kita. Masjid di Indonesia, masjid di Kampung Laut. Jadi bentuk yang memang asing terus kan bentuk dia kan, memang tak sama lah, sebab kita ada faktor cuaca atau ada faktor kapasiti teknologi kan. Jadi nampak perbezaan dia tu. Jadi seolah-olah ada perbezaan kat situ. Jadi kalau kita kata kita follow Nabi kan, Nabi pakai ini, kita buat ikut Nabi lah, tapi kita tak ikut. Jadi dekat mana silap dia tu, tiba-tiba kita melahirkan reka bentuk yang berbeza kan. Jadi kita tengok kat sini berbeza kita tak kata salah lagi cuma berbeza. Jadi kita tengok bentuk-bentuk lagi, masjid-masjid yang ada di Demak lagi yang hampir samalah dengan masjid-masjid kita di Kepulauan Pulau Melayu ni kan, Malik Archipelago. Bentuk dia tu jadi dengan apa ni, ada ruang solat utama kan, kawasan untuk menutupi dan untuk bagi pencahayaan masuk kita, sebab kita cuaca kita apa ni, panas dan lembab, hujan sepanjang tahun. Hujan di lebat, bukan main lagi, bukan main-main lebat dia. Jadi kita memang memang terpaksa adakan bumbung lah atau penutup enclosure, sama ada dia bertingkat macam ini, bertingkat untuk sambil mendapatkan cahaya untuk di bahagian tengah. Tapi itulah kepandaian kita untuk kita dapat adunkan keperluan kehendak kita dengan keperluan teknologi serta keperluan pencahayaan untuk mengambil kira aspek-aspek climate. Jadi tengok slide nombor 22 tu, itu masjid-masjid yang ada di Melaka, Masjid Keling dekat Jalan Tukang Besi. Di belah kanan tu kita tengok Masjid Tok Tuan. Macam saya sembang itulah, bangunan tradisional orang Melayu kan bentuknya tu tinggi 45 degree and above. Jadi ini adalah contoh-contoh seni bina tradisional Melayu dalam pembinaan masjid yang menunjukkan pembentukan ataupun angle pitch yang memang tinggi. Jadi ini dekat Terengganu, ini dekat Melaka.
Jadi sumber-sumber kita ini tak apalah, kita ni kau baca di ada sumber slide nombor 3 ni tunjukkan bagaimana descendants of the Arabs, Syarif Mekah ni turun ke Sumatera dan sampai tempat kita. Sampai sekarang pun kita ada lagi descendant from Rasulullah SAW. Kita ada Said, golongan Said Saripah. Kita ada Maulana yang datang daripada Syarif Mekah. Jadi sampai sekarang kita di Tanah Melayu ni ada keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Itulah yang mungkin berkembang di sini lah. Kalau di Indonesia tu dia panggil Habib, Habib orang disayangi. Habibi ni sebenarnya kekasih ataupun orang yang disayangi lah. Jadi kekasih Rasulullah tu kekasih kita. Jadi kita kenalkan di Indonesia dengan golongan Habib, Habibi, Habaib ataupun dekat tempat kita Said. Kita ada Syekh Said, macam-macam lah. Jadi orang yang Said ni semuanya keturunan Nabi lah. Jadi sepatutnya lah mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Semoga mereka dalam dapat lindungan Allah Ta'ala lah. Kita pun sayang sangat dengan Said dan Saripah ni. Dari sebab mereka pertamanya kalau dia buat salah dia kena dapat double lebih daripada kita lah. Kalau dia buat baik pun mungkin dia akan dapat lebih lagi. Kalau kita orang-orang biasa umum tak ada pun keturunan dengan Rasulullah SAW, maka kita hendaklah menyayangi lah keluarga Rasulullah SAW. Janganlah kita mencerca, menghina dan sebagainya. Walaupun dia ada beberapa kesalahan, kita tegur dengan baik agar mereka tidak merasa kecil hati, agar Rasulullah tak pun berkecil hati dengan kita, menghina keluarganya. Okey. Jadi inilah contoh lagi di masjid di Perak pun ada masjid papan, masjid yang bentuknya begini sifatnya. Jadi memang tak samalah dengan apa yang Nabi tunjukkan tadi kan. Nabi tunjukkan contoh masjid tadi. Tapi apa yang kita tengok masjid-masjid yang ada pada slide 24 tu, dia masjid tu agak sederhana, kecil, tidak besar kan. Jika nak besar pun mungkin masjid Kampung Laut je lah kalau kau nampak dia sedikit istimewa dengan reka bentuk dia bersesuaian dengan mungkin kedudukan dia ataupun kebesaran dia. Okay, we have now 26. Jadi kita tengok slide dah ada 26, kita tengok slide 26 lah. 25 slide 25 Jadi slide 25 tu kita tengok bentuk yang jadi asas kepada pembinaan masjid tu. Apa yang Nabi tunjuk tu, kita ada kawasan yang mengarah kepada kiblat kan. Kiblat kita ada depan tu dibonjolkan sikit, ada menunjukkan betapa mihrab ni yang dihadapkan ke depan. Jadi untuk menjadi imam tu kita banyaknya kita kena guna mihrab untuk bertanda kepada di situlah kiblat itu. Di situlah kemudiannya khalifah akan duduk. Khalifah yang duduk situ lah, bukannya imam. Jadi khalifah itu adalah imam. Jadi kita sini lain imam dilantik. Jadi khalifah tu yang jadi imam. Dia dah teruk, baru kot tak boleh jadi imam, barulah sahabat dia pun orang yang dia percayai untuk jadi imam. Tapi zaman Rasulullah tu masa zaman Nabi Allah sakit, maka pada waktu itu siapa yang jadi imam? Disuruhnya Abu Bakar, tapi tak ramai yang setuju. Kerana Abu Bakar ni kan lembut orangnya, mengaji sikit dia menangis, dia tak boleh. Jadi tapi Nabi tetap kata Abu Bakar sampailah akhirnya Abu Bakar juga dilantik jadi pengganti kepada Rasulullah SAW sebagai khalifah. Itulah pentingnya khalifah untuk menjadi pemimpin. Jadi ini bentuk dia rectangular, panjang, saf dia lebih panjang. Dia punya lebar tu mungkin lebih kecil daripada panjang dia tadi. Maka kita faham konsep saf tu tadi. Jadi tak ada pun kat sini mungkin ada cerita pasal kat bawah tu ada pasal minaret kan. Kita ada kawasan Iwan, kita ada minaret. Ini adalah karakter-karakter yang mungkin ada kena mengena dengan budaya, culture dia. Jadi nakkan benda-benda yang begitulah. Jadi dalam Islam ni minaretnya tu kalau kita tengok ada 4, lebih lagi ada sama ada 1. Jadi kenapa kita nak ada minaret? Boleh saya tanya tak kenapa kita nak kena ada minaret? Abdullah Fazil masuk. Boleh kenapa kalau tengok dalam bentuk kita ada minaret? Nabi tak ditunjuk pun apa ni minaret tadi?
Abdullah Fazil main game, okey. Adilah Azam. Boleh respon. Okey, tak ada yang respon. Jadi adakah tujuan adakan menarik tu adalah untuk tunjukkan apa ya, kalau setengah tu mengatakan untuk tujuan perlawanan azan, untuk lain-lain, ada mungkin untuk tujuan bagi nampak a sign of symbol of Islam, ada masjid kat situ, so minaret itu diletakkan biar tinggi kan. Jadi itulah antara kenapa mungkin perlunya ada binaan menara tu tadi. Tapi sekadar untuk ada, untuk tahulah, jadi ada ada masjid di situ. Dan banyak jugalah mungkin last kali kemudiannya benda yang mungkin kurang penting jadi terlalu penting dalam pembinaan masjid tu tadi. Kalau dah masjid tu duduk kawasan tinggi, perlu lagi minaret ke? Tidak, sebab kita nampak, jadi tak perlu lagi ada minaret. Sebab bentuk yang besar itu pun kita dah nampak. Jadi kadang-kadang pening juga memikirkan. Jadi belah kanan tu kita tengok ada pembinaan Masjid Ubudiah sekitar tahun 1915 ke situ. 1915. Ini kita fahamlah kisah Sultan Perak kemudiannya mengimpikan satu masjid yang berada di Kuala Kangsar. Jadi dapatlah sebelum kematian dia, maka dapatlah dia binakan satu masjid yang berupa, yang bukan, yang asing, yang lain daripada apa yang kita dah pernah tengok dekat tanah air lah, khususnya di Perak lah. Kita ada masjid-masjid buluh, istana kenangan, kita ada masjid-masjid bentuk banjar, kita ada masjid tiba-tiba lahirlah satu masjid yang memang alien ataupun asing daripada kita. Inilah reka bentuk yang mungkin diambil oleh pembesar-pembesar pemerintah pada waktu itu kolonial, pelan-pelan yang dari tempat lain yang diletakkan disetkan, setting itu diletakkan di Kuala Kangsar. Jadi memang asinglah dengan masjid yang kita tengok tadi. Ada Masjid Papan, Masjid Kampung Laut, Masjid Demak. Jadi bentuk ni pelbagai ni. Jadi dia dah mula meracun pemikiran kita dengan bentuk-bentuk yang memang bukan dari tempat kita lah. Jadi tengok slide nombor 26 ni lah bentuk-bentuk belah kiri ni bentuk bangunan di Iraq, Tunisia, Morocco, di Iran. Jadi jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang belah kanan tu slide. Jadi kita ada masjid-masjid Jawa tadi kan, masjid-masjid dekat Jawa, masjid dekat Kelantan, masjid dekat Melaka, tak tunjuk pula masjid kat Perak. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang situ. Tapi tadi kita balik pula pada masjid yang mempunyai influence daripada pemerintahan. 25 tadi Masjid Ubudiah tu adalah kehendak ataupun daripada Sultan. Jadi dijayakan oleh pemerintah kolonial pada waktu tu. Jadi mereka ni memang sukalah jika daerah-daerah ni dah mula masuk dalam penjiwa-jiwa orang Islam. Bila mana kita lihat satu masjid yang begitu hebat, Masjid Ubudiah tu pada waktu itu 1900 dikira hebat lah kan. Jadi kamu tengok Masjid Sultan Abu Bakar, masjid di Johor, di Muar, di Batu Pahat. Kita tengok slide nombor 27. Jadi itu contohnya Masjid Zahir, Masjid Kapitan Keling. Jadi yang mungkin sezaman dengan itu sekitar mungkin 1900, 900. Dia sebenarnya masjid-masjid yang tadi tu dia sekitar 1900 lah. Pada waktu itu British dah memang berada di tahap yang baik sebenarnya. Dia dah mula merancang masjid-masjid yang berbentuk begitulah. Jadi ini sebelum merdeka ni. Jadi masjid yang ada di Muar, Masjid Sultan Abu Bakar, jadi di Batu Pahat tu memang sekitar 1930 sehinggalah 1900. Jadi itu kamu akan lihat banyak masjid yang bentuk-bentuk yang lebih kolonial ataupun bentuk macam kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan ke-Indiaan ke ataupun kerajaan Mogul. Design itu agak berbeza lah. Jadi pada elok je lepas merdeka tu, jadi kita mula melihat ada perubahan pada sekitar tahun 1957 sampailah sekitar 1965. Nanti kita tengoklah masjid apa yang berlaku pada Masjid Negara
dan juga apa yang telah dilakukan selepas itu, di mana kita ada masjid-masjid yang dibina berbentuk expression moden di Negeri Sembilan, di Penang, di Perak. Jadi kebanyakan masjid dah mula sedangkan di Kota Baru masih lagi masjid negeri itu, masih lagi masjid yang lama tu. Masjid yang bercirikan yang seperti mana Masjid Zahir di Alostar, Masjid Sultan Abu Bakar di Muar, Masjid Kapitan Keling. Jadi cuma di Penang tu dah ada masjid negeri sebab mereka ternakkan satu masjid yang lain yang untuk mencerminkan aspirasi kemerdekaan itu ataupun aspirasi negara yang mencerminkan pada budaya tempatan atau budaya Melayu ataupun budaya yang dapat membezakan antara zaman di mana zaman penjajahan dengan zaman baru lepas kemerdekaan. Jadi kita tengok slide 28. Masjid Langgar. Kita dekat sini ada Masjid Langgar. Jadi yang panjang seperti mana bangunan-bangunan balerung di istana. Ini tadi yang masjid saya cakap tu lah, Masjid Abu Bakar di Johor, Masjid Sultan Ibrahim di Muar. Jadi memang bentuknya tu memang lain, klasikal European. Jadi mungkin orang Johor ni, orang raja-raja Temenggung yang asal daripada Temenggung ni memang suka dengan daripada awal lagi memang mereka mendapat bantuan daripada pihak kolonial untuk mereka dapat mengalahkan raja yang ada di Singapura, juga golongan raja Johor juga. Tapi akhirnya Sultan Abu Bakar ni menang dan berjaya kemudiannya mungkin hubungan erat antara kerajaan pemerintah dengan sultan ini membuatkan dia suka sangat dengan reka bentuk. Jadi mungkin jadi satu image bagi Johor Bahru. Ternyata Johor Bahru ataupun Johor tu tidak ada masjid-masjid yang berbentuk yang macam yang ada di Masjid Kampung Laut, Masjid Demak. Tak ada. Dia kebanyakan masjid dia mungkin fokus dia pada bentuk-bentuk yang ni. Dia jadi tak langsung dia memberikan satu image lah. Namun demikian, mereka ni menjaga pemerintah ni walaupun bentuk atau estetik itu melihat kepada elemen-elemen barat, tapi mereka menjaga keperluan teknikal, jaga supaya dia sejuk, menggunakan understanding on tropical design, ada serambi tetap ada lah. Jadi kalau kamu tengok tu tetap sejuk, tapi dia cuma banyak ornamentation, dekorasi. Jadi kemeriahan pada waktu itu yang diketengahkan. Kita laju sikit. Jadi ini adalah masjid di Pahang, dan jika kamu tengok tadi Masjid Ubudiah kan, itu tahun 1900 kan. Jadi lepas tu kamu tengok pula pada 1980 dia dah buka lagi satu lagi. Tadi kita tengok tahun 1900 sampai 1930 sebelum merdeka lah. Lepas elok merdeka tu kita ada bangunan-bangunan baru yang kita cuba buat lah, menggunakan sisi-sisi tradisional ataupun sisi-sisi kepahaman kita terhadap ni dengan adunan moden. Tapi pada sekitar 1980 ni zaman Tun M lah, di mana kerajaan Selangor dapat memberikan Putrajaya, memberikan tanah kepada wilayah Tuan, dan kemudian sebagai pampasan Sultan Selangor meminta satu masjid lah untuk jadikan masjid negeri. Pada waktu itu masjid negeri rasanya di Kelang lah, masjid Sultan Sulaiman di Kelang maksudnya. Tapi tak ada di Shah Alam. Jadi dengan pembentukan Bandar Shah Alam amat sesuai lah kalau Sultan Selangor meminta kerajaan pemerintah pada itu untuk membina sebuah masjid. Sultan Abdul Aziz Shah ni adalah masjid yang belah kanan, Masjid Biru ni lah, dekat Shah Alam. Jadi samalah, ada 4 minaret dengan bentuk yang ni, dengan dom daripada Itali, tiles daripada Itali, agak besar. Simple design, very elegant. Jadi begitu mencerminkan tentang kehebatan kerajaan. Ada political statement kat situ, ada penyebaran syiar Islam membentuk bahawa memang betul ini adalah sebuah negara Islam, sebuah negeri Islam, tapi dengan bentuk yang berbeza. Seperti mana bentuk-bentuk ini semua ada di tempat lain, tapi bukan di Malaysia lah.
atau khususnya di Selangor. Begitu juga di bawah tu dia ada masjid Sultan Abdul masjid wilayah. Dibina pada tahun 1958. Kita dah merdeka, tapi last kali kita balik masjid macam mana di Hagia Sophia di Turki. Kita dah tiba-tiba masuk pula. Tapi kecintaan kita dengan Turki agaknya. Mungkin kecintaan kita. Jadi bentuk-bentuk tu berbeza dah. Jadi itu daripada tahun dah ada banyak perbezaan dah. Kita tengok slide dulu ni laju sikit. Kemudiannya pada tahun ujung-ujung masih yang sama ada juga kecintaan terhadap bentuk-bentuk yang dibina, bentuk-bentuk berunsur budaya Cina. Jadi dengan tu letakkan dekat Melaka Masjid Cina ni, Melaka State Mosque. Di bawah tadi yang masjid yang saya kata masjid negara yang merdeka tu lah. Jadi bentuk moden dibina oleh Datuk Baharudin, Datuk Isham. Jadi banyaknya Datuk Baharudin lah. Jadi berkonsepkan tropical, ada expression modern menggunakan satu minaret, ada level on stilt, ada air, ada elemen-elemen koyat, ada elemen ni bentuk plan yang bulat. Jadi ada beberapa perkara yang kita boleh bincangkan tentang masjid negara ni. Membawa isu nasional, ada bumbung yang berlipat payung raja contohnya kan. Jadi ada cuba asosiasikan antara moden dengan ciri-ciri tradisional. Jadi dalam itu dah tunjuk untuk masa zaman Tengku Rahman dah tunjukkan gaya seni bina yang patut kita tuju. Pada waktu yang sama kita juga ada juga masjid dekat UTP ni ada bentuk-bentuk yang kita pun dah tak faham, tipologi baru dengan bol tiang-tiang yang ni. Kita tahu UTP adalah sebuah GLC yang kaya yang memang berdana, jadi mereka melakukan ada pola-pola baru, building tipologi yang baru, berwarna putih macam dekat Damsyik lah. Jadi ada topi penoleh getah ke kat atas tu, tapi inilah bentuk-bentuknya, mereka bentuk dengan penuh dengan marmar. Jadi begitu hebat, begitu cantik. Jadi antara mereka bentuk yang berbeza. Jadi dalam Islam tu tadi kita ada tengok lagi contoh mana Masjid Muhtadiyah tadi. Kita tengok masjid-masjid tadi, masjid-masjid yang pada Sultan Masjid Wilayah, Masjid Sultan Wali Shah di Shah Alam, bandingkan pula dengan Masjid Nabi yang di belah kanan tu, dengan masjid-masjid yang simple dengan masjid yang kita bina, agaknya jauh tak perbezaan ada. Jauh tak perbezaan dengan apa yang ditonjolkan oleh Nabi dengan apa yang ditonjolkan oleh kita. Fazirah Rizwan, boleh komen sikit yang tu. Fazirah Rizwan, tidur ke ataupun ni? Cepat-cepat kita nak ke habis dah ni, tinggal sikit lagi. Ya, jawab. Tak boleh jawab. Tak jawab. Fazirah Rizwan tak jawab pun soalan saya tadi. Tak dapat ada masalah suara, tak dengar. Jadi Fazirah boleh je tulis ikut mesej tu, tak ada masalah. Mira Ain. Mira Ain masuk. Ya. Kamu dengar tak clear soalan saya tadi tu? Jadi apa pandangan kamu terhadap perbezaan yang apa yang Nabi tunjuk dengan apa yang kita buat? Jadi kita ni banyak macam mana? Adakah kita mengikut apa yang Nabi anjurkan ataupun kita berlawan dengan apa yang Nabi anjurkan? Mira Ain. Tak dapat jawapan lagipun kita pun sikit hari ni 26 je. 24 mungkin. Kita banyak dom bukan jawapan dia lah. Jadi tak apalah. Mira, pertanyaan saya tu lebih kasar sikit sebenarnya. Jadi bentuk yang dianjurkan oleh Nabi tu tak sama dengan bentuk yang kita buat.
Jadi kita punya tu lebih mungkin berlebihan. Jadi kita banyak reka bentuk yang lebih bersandarkan pada nafsu daripada bersandarkan pada keperluan. Jadi bila kita berlawan dengan kita mengiyakan nafsu, maka kita dah makin jauh dengan Nabi. Jauh daripada Nabi, jauh daripada Islam lah. Jadi apa yang kita buat dah makin jauh. Jadi kalau kita fikirkan tentang ada satu ustaz tu ataupun satu ni kata, cuba kita fikir antara dua ni lah. Jika antara dua ni mana yang baik. Satu, jika kamu bangun pukul 3, kamu terus tidur, ataupun bangun pukul 3, sekitar pukul 3 lah, kita ambil pukul 3 pagi tu, bangun 1/3 malam, jadi terus tidur, ataupun kamu rasa 1/3 tu kamu bangun untuk kamu ambil wuduk dan kemudiannya solat. Jadi ada dua pilihan tadi. Ini. Jadi kamu nak pilih yang mana? Nafsu mesti suruh kamu terus tidur. Dari yang tak sedap nak buat tadi, yang susah nak buat tadi tu adalah nak bangun untuk ambil wuduk kan. Kalau yang nak mandi, lepas tu nak terus ambil solat, balik buat tahajud, kamu atau baca. Sekarang ni kan macam zaman sekarang kan, musim sekarang musim kita Ramadan. Jadi agak-agak lebih mudah kita nak buat yang tidur tadi ke, ataupun kita nak buat yang nombor 2 tadi. Okey, itu yang jelas lah. Jadi yang nafsu ni selalunya yang minta kita buat satu benda yang lain, yang sedap. Itu nafsu lah, maknanya kita terus tidur. Jadi similar lah design yang tadi. Jika kita banyak bersandar kepada nafsu, nafsu akan menyuruh kita buat benda yang tak ikut ajaran Islam atau tak ikut cara Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Tidak seperti yang dianjurkan oleh Al-Quran dan juga sunnah. Jadi kita makin lari, iman kita makin lari. Jadi tak ikut cara Nabi, cara Rasulullah. Dan kita tidak dapat redha Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan jadi banyaknya bersandarkan pada nafsu. Tengok slide nombor 32. Ini nanti terlalu panjang ni, kamu boleh scroll lah. Scroll the through. This ada some of the understanding on architecture component. Jadi saya ni banyak pada lihat pada maqasid syariah lah. Jadi dalam kita reka bentuk kita lihat pada maqasid syariah. Dia ada dekat ujung tu, on architecture tu dipecah pada 3 elemen, dahruriyat, hajiat dengan tasaniat. Jadi mungkin kita lihat fahamkan maqasid syariah tentang bagaimana kita nak membina dwelling architecture, macam mana kita nak membina karakter. Jadi kalau kita tak ikut pada syariat dia tadi, maka kita akan lari. Jadi kita bina ikut nafsu, maka kita akan lupa. Sedangkan Nabi pun dalam satu hadis tu ada menceritakan tentang bagaimana Nabi menunjukkan ketidaksukaan Nabi terhadap kawannya yang membina satu benda yang tidak perlu. Jadi dan bila mana kita tahulah kisah tu kan, kemudian sahabat dia tu pun merobohkan binaan tu sampai ke paras lantai, paras tanah. Jadi betapa Nabi tidak gemar dengan apa benda yang sahabat dia lakukan. Nabi tak tegur, Nabi cuma tunjukkan dalam bentuk wajah dia tu. Jadi para sahabat faham jika bila mana Nabi tidak suka menyukai, maka automatik mereka terus akur dan terus dia buat. Di sana ada, dan beberapa slide kamu tengok ada di sana sama ada hadis lah, betapa Nabi hidup, janganlah kita hidup dalam kemiskinan kan. Jadi kononnya dia ada juga memakai, it is implied evident that he had worn rich clothes in festival. Dia nyatakan, jadi kita guna ayat ni, kita pun bolehlah memakai pakaian-pakaian yang hebat sentiasa, sedangkan Nabi hanya pakai pakaian yang dia rasa hebat pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi Nabi memang suka pada perfume, pada wangi-wangian kan. Jadi adalah kita gunakan itulah untuk kita hidup mewah dalam dunia ni kan. Jadi ada famous expression saying that fight for your earthly life. Hiduplah di dunia ni bagaimana seolah-olah kamu nak hidup lama kan. Contohnya itulah. Jadi ada beberapa lagi ayat Quran, Quran also refer to building in number of occasion. Jadi tentang
build me a house in the garden and deliver me from Firaun. Ini adalah contoh lah. Ini nak cuma contoh pasal pembinaan bangunan, tapi bagaimana binaan itu dibuat untuk supaya bila kita lihat buat bangunan itu, kita katakan ini bangunan ini dapat dari Allah Ta'ala. Kita buat masjid, rumah Allah, tapi kita tak buat seperti mana yang Nabi suruh. Jadi dalam ni ada cerita kan, whoever, ada kan kata-kata ni, siapa yang membina masjid, whoever build a mosque with the intention of seeking Allah pleasure, Allah will build him a similar place in paradise. Ni semua orang kan berlumba-lumba untuk membina masjid, tapi with the intention of seeking Allah pleasure. Pastikan niat kita itu memang untuk dapatkan Allah punya kesukaan, Allah punya kegembiraan. Jadi barulah kemudian kita mungkin akan dapat similar place, dapat di jannah tu nanti, satu mahligai, dibinakan mahligai untuk kita. Jadi pastikan apa yang kita bina di dunia ini jadi hanya untuk dapatkan rela Allah. Mesti power kat situ. Jangan ada sekelumit pun niat untuk benda lain. Takut nanti kita jadi buat masjid, pada waktu bersama kita syirik pada Allah Ta'ala. Jadi neraka tempatnya bukannya mahligai di syurga, neraka kita. Mahligai di neraka kita dapat. Tak nak lah. Jadi kita kena faham. Dalam kita sekarang ni ada hadis yang popular juga, ramai orang bina berlumba-lumba membuat masjid, tapi tak ramai yang memakmurkannya. Jadi itu antara perkara yang mungkin saya kena tengok. Kita kena tengok balik, kenapa orang zaman sekarang ni berlumba-lumba buat masjid. Betulkah mereka nak dapatkan Allah pleasure, ataupun nak bermegah-megah dengan kawasan-kawasan tertentu? Oh, saya pengerusi, kita dapat berjaya mengumpul dana dan kita membina masjid. Kalau bina masjid sekadar adanya tak apa, dia kemudiannya berlebih-lebih antara satu masjid dengan satu lain. Jadi tak relevan kat situ. Jadi apa yang Allah tu tengok pada kita pada slide 38 tu, tak ada beza pun antara orang Arab dengan orang non-Arab. Orang kita, orang Melayu ni janganlah rasa kecil, rendah diri, tak ada masalah lah kan. Sebab Allah hanya melihat pada takwa dia, keimanan kita. Jadi untuk kita bezakan kita penganut agama Islam ni, umat Nabi Rasulullah SAW ni, dengan orang beriman, dengan orang bertakwa ni, mesti nampak bezanya tu. Jadi tak boleh kita jadi orang Islam yang tidak beriman, kita tidak boleh jadi orang Islam yang tidak bertakwa. Rugi kita jadi orang Islam yang tidak bertakwa, rugi kalau jadi orang Islam yang tidak beriman. Jadi bagaimana yang menunjukkan iman dan takwa itu, kita kena ikut apa yang Nabi anjurkan. Jadi kita kena follow lah. Memang berat lah kan. Jadi kita tahu orang Islam ni ramai kita ada. Jadi kalau kita tengok definisi yang dilakukan oleh orang Barat tentang apa itu Muslim art, apa itu Muslim architecture, jadi kita nanti akan terlari. Kita mula melihat pada bentuk-bentuk yang ini mesti ada dalam ini, mesti ada lah. Sekali kita jadi macam orang macam dah jadi benda lain, dah jadi macam budaya pula dalam Islam tu. Jadi Islam ini ada budaya. Jadi adakah dalam budaya itu ada Islam? Jadi ada beza kat sini. Jadi kalau kita tengok tadi, dalam Islam ada budaya ke, atau dalam budaya itu ada Islam? Jadi ada siapa nak boleh respon kat situ tak? Nizam Adnan boleh respon dah terhadap tentang apa dia Islam itu tadi. Adakah dalam Islam ada budaya, ataupun dalam budaya ada Islam? Nizam Adnan masuk. Nizam Adnan tengah main game. Sebelah dia Nizam Nur Aifa Damia. Nur Aifa Damia masuk. Tengah masak ke pergi pasar? Cepat. Anyone? Jadi soalan dia nanti, jadi adakah dalam Islam itu ada budaya, ataupun dalam budaya itu ada Islam? Jadi ramai yang kita selagi budaya itu tidak melawan ataupun bertentangan dengan syariat Islam, maka budaya itu dapat juga diteruskan. Tapi dia bukanlah budaya Islam, kan?
Jadi bila mana dia satu kaum itu atau satu bangsa itu mula menunjukkan tentang budaya yang kononnya terkait, budaya dia yang terkait dengan Islam, maka nanti jadi betul konon inilah Islam. Padahal itu hanya budaya dia, budaya satu kaum, membina satu benda yang mempunyai cultural richness, dengan ukiran, dengan dekorasi yang pelbagai. Jadi last sekali dengan keseronokan buat macam-macam lah, yang ada yang kalau dekat tanah Timur Tengah tu macam-macam ada kan, dia punya design yang kemudian diambil terus daripada sana bawa ke sini, dengan adalah macam-macam elemen architecture yang kita panggil di bawah budaya, tapi itu bukan elemen Islam. Kita yang menjadikan tu conform dengan Islamic value, kita yang cuba nak samakan benda-benda yang kita buat, mengiyakan benda yang kita buat tu to conform with Islamic values. Jadi kena hati-hati tentang bagaimana kita provide a culture richness ataupun terlalu kekayaan dalam budaya itu yang kita letakkan jadi benda utama dalam Muslim art. Jadi yang ini takutnya permainan nafsu dan permainan penjajahan orang-orang barat yang cuba, bukan barat je lah, orang timur pun ada. Jadi yang dikatakan barat ni maknanya selain Islam lah. Selain Islam yang akan baik Kristian atau Persian, yang akan Indian, yang kemudiannya akan suka mendefinekan Islam itu dari sudut bentuk-bentuk culture. Jadi nanti memang akan bertentangan dengan syariat yang tak confirm dengan apa yang Nabi tunjuk. Tak confirm dengan apa yang Nabi tunjukkan dalam Islam. Nabi dah tunjukkan awal tadi bahawa apa yang dia bina itu saja. Jadi apa yang dia makan, apa yang dia pakai. Zaman Khalifah, kita ambil zaman Nabi, zaman Khalifah tu pun sama juga. Umar, Abu Bakar, dia seorang pemimpin Khalifah Islam, tapi tak pernahlah dia bangga dengan kedudukan dia. Hidupnya masih lagi yang Umarnya masih lagi mengembala. Jadi ada bangsa-bangsa Romawi, pembesar-pembesar Romawi yang datang mencari Umar. Manakah kamu pemimpin Islam yang hebat ini? Mana dia Khalifah Islam? Tak ada bergat, tidak ada orang berkeselamatan, tidak ada pakaian-pakaian yang indah. Maka mereka temui Umar itu di satu kawasan sedang mengembala. Inilah dia Khalifah Islam yang hebat, yang involve dalam banyak peperangan-peperangan. Jadi akhlaknya tu dicuba cerminkan dalam akhlak apa yang ditunjukkan oleh akhlak Abu Bakar, dan Abu Bakar pula cuba nak cerminkan lagi, meniru ataupun mengambil akhlak Rasulullah SAW. Inilah dia Khalifah Islam. Jadi agak-agaknya kalau kata Umar, Abu Bakar, Osman itu hidup, maka mereka ni akan membinakah seperti mana bangunan-bangunan yang kita bina pada slide awal tadi di Masjid Sultan Abdul Aziz Shah, di Masjid Wilayah, Masjid Besi di Putrajaya. Agak-agak mereka ni akan bina ke masjid-masjid yang begitu? Saya yakin tidak. Jadi kita tengok slide yang seterusnya. Jadi kita ni bukan orang yang buta. Muslim were not blind imitators. Kita kena tengok lah. Ini contoh Fletcher. Dia cerita we're content to adopt each local style that they found. Jadi ada modifying in mainly in distinctive ornamental detail. I'm not talking about detail. Saya tak cerita pasal ornamentasi. Jadi pandangan-pandangan orang barat ini dia memang dia tahu kita ni ada budaya. Jadi kita tak nak sibuk pasal budaya itu sangat. Kita sibukkan pasal Al-Quran tu, cara hidup itu, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita dapat pegang itu, apa pun kita buat, sistem yang kita buat, tentulah kita akan balik kepada syariat. Jadi kita apa dia value, apa dia life system, cara hidup, apa dia yang penting bagi komuniti, apa dia benda yang perlu, apa benda yang patut kita highlight, itu yang kita highlight, bukan kita highlight benda yang bukan-bukan dalam society kita, dalam komuniti kita, dalam masyarakat kita. Jadi kita adapt, kita tunjukkan benda yang bukan Islam pada bangunan yang kita katakan bangunan Islam, maka dia akan merosakkan pemahaman nanti generasi akan datang tentang Islamic architecture. Jadi apa ni Islamic architecture ni? Seluruh dunia ada Islam, seluruh bangsa ada Islam.
maka kita mula mereka-reka ini adalah Islamic architecture, mesti ada ini, mesti ada itu, mesti ada tak. Yang penting mesti ada Allah dalam tu, mesti ada Nabi dalam tu, mesti ada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dalam tu, mesti ada kepahaman kita. Jadi rumah kita, bangunan kita yang kita bina mesti ada tauhid dalam tu, mesti ada tauhid, mesti ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mesti ada kalimah tauhid dalam Islamic architecture tu. Jadi kalau tak ada kalimah tauhid tu, maka ini bukan architecture Islam. Jadi building yang kamu hanya lakukan adalah building yang kamu katakan diffusion of Islam. Dia adalah menyeleweng daripada Islam. Architecture itu salah. Architecture Islam yang kamu tonjolkan tu salah. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita tengok slide yang selanjutnya tu adalah menceritakan tentang Islam dengan cara ada syariah law. Dan kamu tengoklah syariat dia dan Islam tu. Ini ada dalam ada cerita pasal maqasid tu lah. Jadi slide nombor 20 last kat ujung-ujung ni 43 44 ni. Jadi dalam ni dikatakan saya tengoklah aku put benda ni penting most represent one of the key component of Islamic architecture. Jadi most salah satu daripada key component of Islamic architecture. Tapi kalau Islamic architecture yang most yang tunjukkan tu tak betul, maka of course Islamic architecture tu akan salah nombor satu. Jadi most represent sebenarnya bukan most yang represent key component. Jadi yang menjadi key component kita adalah kita punya faith, kita punya Islam agama kita yang kalau kita faham, itulah nanti kemudian akan direpresent dalam komponen Islamic architecture. Discussion Islamic architecture have always dominated by description of mosque. Kan? Islamic architecture have been always dominated by description of mosque. Itulah kita punya sekarang ni banyak yang bila kita nak tengok bincang Islamic architecture kita akan lihat pada mosque. Tengok pula pada mosque yang bentuk yang pelbagai yang tak tepat lah seperti mana yang diceritakan dalam maqasid ataupun seperti mana yang kepahaman yang saya nyatakan awal tadi. Jadi however built form are grounded in an integrated system of belief, ritual and a way of life. Jadi diceritakan tadi macam mana kita nak bincang Islamic architecture yang dinominate oleh masjid. Bagaimana pula kita nak lihat build form ni tadi yang berkait rapat dengan kepercayaan. Kita bukan kepercayaan, kita agama. Jadi kita ada cara hidup. Jadi dia kena betulkan balik. Jadi there is no such thing as architecture for architecture sake in Islam. Ada architecture for Islam. Nabi dah tunjukkan dia cara nak buat rumah Nabi. Itu dia architecture Islam. Itulah dia bentuk yang kita tak nak follow sebab kita ada nafsu. Masjid Nabi tu, itulah contohnya architecture Islam. Jadi kita tak ikut. Jadi kita cakap there is no such thing as architecture. No, there is an architecture for Islam. Lihat apa yang Nabi buat. Jadi apa yang Nabi tunjukkan. Zaman sebelumnya tu kita ada Nabi Allah Sulaiman, kita lah Nabi Daud. Ini adalah raja-raja. Pada waktu itu syariat itu tidak ada lagi. Syariat untuk maqasid syariat tidak ada lagi. Dan bagaimanapun mereka membina suatu benda pun ingatan mereka tetap terhadap pada Allah, in seeking Allah pleasure. Walaupun kau bina apa pun, tapi kita cakap kita buat macam-macam in seeking Allah pleasure tak. Kita nakkan pleasure daripada masyarakat, public, orang. Kita nakkan orang yang mengatakan, kita nakkan kebesaran melalui masyarakat. Jadi kita kat situ kita dah syirik. Jadi itu hati-hati. Jadi untuk mengatakan tentang to speak of the mosque as a building architect is to describe the nature of the Muslim community. Jadi kalau kita lihat masjid yang pelbagai tadi yang kita lihat yang menyalahi tadi, bentuk-bentuk yang tak apa-apa ataupun yang ridiculous lah. Jadi itulah nature of Muslim community di situ. Jadi nak tunjukkan cermin kepada bangunan yang kita bina, Islamic pemahaman kita pada Islamic architecture, itulah dia tahap Muslim community kat situ. Jauhlah daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi. Akhir slide. Dia ada three kind of Islam. Jadi kat sini practice as a living tradition. Islam exists as part of the rich cultural system to a point. Ethnic religious practices seem to be one as the same. The building usually distinct and can exist alongside different religions and culture. Ini contohnya yang pertama. Regarded as symbolic presence, more politically message rather than guided to the daily life. Building are usually ostentatious and monumental. Ini Islam yang kedua. Yang kamu lihat lah.
Dan ketiga, an ideology. Islam ni satu an ideology which value for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam transform into the contemporary living fabric of social and political lives, indistinguishable. Memang kita tak dapat nak distinguish lah. Ini adalah antara three kind of Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Rashidi dalam buku dia tentang Islamic Architecture. Jadi adalah buku dia yang ceritakan tentang jadi mana-mana yang kita setuju dengan pandangan-pandangan dia, kita tengok. Jadi kita kena nilai. As student, kamu kena proaktif lah. Banyaklah sekarang ni orang cerita tentang Islamic Architecture yang dipahamkan cara faham barat. Cara faham orang kafir lah cerita-cerita. Jadi kalau kita baca buku tentang Islamic Architecture yang ditulis oleh orang kafir, tu yang dibawa tempat lain. Jadi kalau kita nak study Islamic Architecture, kita ikut buku yang ditulis oleh orang Islam yang pertama, yang keduanya apa yang dalam Quran sebut ataupun dalam hadis sebut. Jadi tak larilah daripada agama. Wallahualam, itu saja kot. Jadi saya harapkan kamu teruskan memahami tentang apa ni mosque, baik dia Malay mosque, masjid-masjid di Gurusan Pulau Melayu tu, untuk kita faham. Jadi itu saja daripada saya hari ini. Kamu pun tak ada soalan,